Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak share untuk bab 3 penakkulan logik. Okey, kita akan tengok apa yang kita akan belajar dalam bab ni. Okey, 3.1 kita akan belajar pernyataan. Okey, apa itu pernyataan? Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Kebenaran dia iaitu sama ada benar atau palsu. Okey, sebagai contoh cikgu bagi ayam berkaki 2. Itu merupakan pernyataan yang benar. Kalau cikgu kata ayam berkaki 3, itu ialah pernyataan tetapi pernyataan yang palsu. Jadi pernyataan kita kena boleh tahu benar ataupun palsu. Okey, apa yang kita tak boleh jadikan dia sebagai pernyataan? Okey, yang pertama ialah soalan. Contoh, awak makan apa pagi ini? Okey, itu bukan pernyataan. Okey, yang kedua ialah ayat seruan. Okey, ayat seruan ni yang ada tanda seru dekat belakang. Okey, untuk soalan ada tanda soalan dekat belakang. Ayat seruan sebagai contoh. Wah, cantiknya bunga itu. Okay, dia ada ayat tanda seru kan. So, itu ialah bukan pernyataan. Yang ketiga ialah arahan. Sebagai contoh, cikgu kata, tolong hantar buku ke dalam bilik guru. So, itu ialah arahan. Itu bukan pernyataan. Okay. So, kita akan tengok contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan ataupun bukan pernyataan. Okey, tolong hantar buku kerja. Okey, dia ada tolong. Ini ialah ayat arahan. Maka dia bukan pernyataan. Okey, bukan pernyataan. Okey, kita tengok contoh B. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okey, betul ke salah? Betul lah kan? So, menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Jadi, ini ialah pernyataan yang benar. So, ini ialah pernyataan. Okey, tengok C. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Okey, cuba tengok dia ada tanda soal. Maknanya dia ialah pertanyaan. Bagaimanakah? So, ini bukan pernyataan. Okey, ayat ni bukan pernyataan. Kita akan tengok yang D. X tambah 3 sama dengan 5. Okey, betul ke tak ayat matematik ni? Kita tak boleh tentukan sama ada ayat ni betul ke tidak sebab kita tak tahu nilai X. X ni ialah unknown. Kita tak tahu. Jadi, D ni bukan pernyataan. Kita tak boleh tentukan sama ada ini betul ke salah. Okey? Cuba tengok yang E. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Okey, negatif 6 lebih kecil ke daripada negatif 8? Salah kan? Negatif 6 lebih besar daripada negatif 8. Tapi ini ialah pernyataan yang palsu. Okey, pernyataan tapi palsu. Okey, clear Okey, kita akan tengok contoh yang seterusnya. Tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okey. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Okey, benar ke palsu? Okey, ini ialah palsu sebab segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okey, apa itu perpenjuru? Okey, contoh kan. Perpenjuru ni ialah contoh kalau kita ada segi 4. Perpenjuru ni ialah bucu bertemu dengan bucu. Ini ialah perpenjuru. Ini pun perpenjuru. Jadi kalau segitiga ada perpenjuru ke? Okey, tak ada kan? So, segitiga bukan tidak mempunyai perpenjuru. Kat sini dia kata semua. Maknanya palsu lah. Okey. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okey.
sebilangan. Nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Palsu sebab semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Kita tak boleh kata sebilangan sebab semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okey. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Benar. Sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Okey, benar juga. Sebab dia kata sebilangan. Okey, so seterusnya kita nak tahu macam mana kita nak menafikan sesuatu pernyataan. Okey, untuk menafikan satu pernyataan, kita akan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Kita akan tambah tidak atau bukan di depan ayat. Okey, penafian pernyataan P ditulis sebagai tilde P. Okey, ini merujuk kepada penafian. Okey, kita akan tambah tidak ataupun bukan. Okey, bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okey, kita tengok contoh A. 12 ialah gandaan 5. Jadi kita nak nafikan. Jadi kita kena tambah tidak ataupun bukan. 12 bukan gandaan 5. Okey. So kita tambah bukan di sini. 12 bukan gandaan 5. Okey. 41 ialah nombor perdana. 41 bukan nombor perdana. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, perkataan bukan ni awak kena tambahkan di depan. Ikut kesesuaian ayat. Okey, kalau awak tu letak bukan kat depan, bukan 12 gandaan 5, ayat tu dah jadi tak sedap kan? So, perkataan bukan ataupun tidak kena tambah ikut kesesuaian ayat. Okey. Sifar 4 meter bersamaan dengan 400 mm. Okey. Sifar 4 meter tidak bersamaan. Bukan bersamaan. Tak sedap kan ayat dia. So, tidak bersamaan dengan 400 mm. Okey. Untuk penafian, kita just tambah tidak ataupun bukan. Okey, ini pun sama macam tadi. Kita tambahkan tidak ataupun bukan. 816 bukan gandaan 9. Okey, just tambah kat sini. Bukan gandaan 9. Lelayang mempunyai 2 paksi simetri. Lelayang tidak mempunyai. So, boleh tambah kat sini. Tidak mempunyai. Takkanlah bukan mempunyai. Okey. So, awak belajar bahasa Melayu kan. So awak saya rasa awak lebih tahulah daripada cikgu-cikgu matematik ni. Okey. Kun mempunyai satu muka melengkung. Kun tidak mempunyai. Okey. Tidak mempunyai satu muka melengkung. 2 garis selari mempunyai kecerunan yang sama. 2 garis selari tidak mempunyai kecerunan yang sama. Semua persamaan kuadratik mempunyai 2 punca yang sama. Semua persamaan kuadratik tidak mempunyai 2 punca yang sama. Okey. So, perkataan tidak ataupun bukan perlu ditambah mengikut kesesuaian ayat. Okey. Ingat tu. Okey. Nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey. Apa itu pernyataan majmuk? Majmuk. Okey. Pernyataan majmuk ialah gabungan 2 atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan
dan atau atau. Jadi kita ada contoh, kita ada dua pernyataan. Dekat tengah-tengah ni kita akan tambahkan perkataan dan ataupun atau. Okey, untuk menghasilkan pernyataan majmuk daripada dua ayat menjadi satu ayat. Okey. Okey. Contoh 5. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan. Okey, mula-mula dia suruh gabungkan guna dan. Okey. So kita tengok yang A. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Jadi tambah je lah dan dekat tengah-tengah ni kan. Okey, so pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Ataupun kalau kita guna atau, pentagon mempunyai 2 perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Okey, so dia jadi pernyataan majmuk. Jadi dah satu ayat. Okey. So untuk B, piramid mempunyai 5 satah. Piramid mempunyai 5 bucu. Okey. Kalau awak nampak piramid mempunyai, dekat sini pun piramid mempunyai, tak payahlah ulang dua-dua ayat ni. Okay, so apa yang awak boleh cakap kat sini? Piramid mempunyai 5 satah dan 5 pucuk. Okay, yang kedua ni tak payah dah ambil piramid mempunyai. Okay, ataupun kalau awak guna atau, piramid mempunyai 5 satah atau 5 bucu. Okay. So untuk C, negatif 4 ialah integer. 2 ialah integer. Ialah integer. Sama kan? So awak kena ambil salah satu je. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Ataupun negatif 4 atau 2 ialah integer. Okey. Okey. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okey, dia suruh tentukan yang mana P dan yang mana Q. Okey, yang mana P dan yang mana Q. Okey. Tadi kita tengok P sentiasa dekat depan kan. Okey, kat sini P dan di belakang perkataan dan atau adalah Q. So just tulis P, apa dia? 5 tambah 3 lebih besar daripada 5. Okey, untuk Q pula apa dia? 5 tolak 3 lebih kecil daripada 5. So ini P, sini Q. Okey, ini pun sama. 9 dan 91 ialah nombor perdana. Jadi, kita tak bolehlah tulis P ni 9 je. Kan? Sebab dia mesti berulang ialah nombor perdana ni. So, 9 untuk P. 9 ialah nombor perdana. Dan untuk Q, 91 ialah nombor perdana. Okey. Untuk C pula, 2 kuasa 2 sama dengan 4 atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, dekat depan ni P, dekat belakang ni ialah Q. Okey, untuk D pula, negatif 9 lebih kecil daripada 10 atau 9 lebih kecil daripada 10. Sini P dan di sini Q. Okey. Kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey. Perkataan dan dalam pernyataan matematik membawa maksud kedua-dua. Manakala perkataan atau membawa maksud salah satu atau kedua-dua. Okey, kita tengok dekat tepi ni kalau awak tengok dalam buku teks, ini ialah seorang budak perempuan yang duduk. Okey. Okey. Pernyataan gambar raja di sebelah, 3 pernyataan P, Q dan R dibentuk. Okey, untuk P, Rashid sedang berlari. Untuk Q,
Kok Leong sedang berlari. Okey, ini contoh. Ini Rashid. Ini Kok Leong. Okey, untuk untuk R, Melinda sedang berlari. Okey, awak tengok dekat sini. Dia duduk kan? So, Melinda sedang berlari. Anda boleh gabungkan dua pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey. P dan Q. Rashid dan Kok Leong sedang berlari. P dan R. Rashid dan Melinda sedang berlari. Q atau R. Kok Leong atau Melinda sedang berlari. Okey. So, yang mana satu yang betul? Pernyataan yang betul. Okey, cuba kita tengok. P dan Q. Dan mesti dua-dua kena betul. Okey, P apa? Rashid sedang berlari. Betul lah, dia sedang berlari kan? Untuk Q, Kok Leong sedang berlari. So, P dan Q, Rashid dan Kok Leong sedang berlari. Maknanya pernyataan ini ialah betul. Sebab untuk perkataan dan ni, dua-dua pernyataan mestilah benar, barulah pernyataan ini ialah pernyataan yang benar. Okey. Cuba tengok dekat sini. P dan R. Okey, Rashid dan Melinda sedang berlari. Okey, P. Rashid sedang berlari. Betul, Rashid sedang berlari. R. Melinda sedang berlari. Salah lah kan? Palsu. Melinda sedang duduk. So, ini ialah, untuk R ni ialah pernyataan yang salah. Okey. Kalau untuk perkataan dan, dua-dua mesti benar, baru pernyataan ni ialah benar. Tapi satu salah, maknanya pernyataan ialah pernyataan yang palsu. Okey. Untuk Q atau R. Q, Kok Leong sedang berlari. R, Melinda sedang duduk kan? So, ini betul, ini salah. Kalau perkataan atau, kalau salah satu betul, so pernyataan ni akan jadi betul. Okey. Daripada tiga pernyataan majmuk di atas, kita mendapati bahawa P dan Q benar kerana dua-dua Rashid dan Kok Leong sedang berlari. Tetapi P dan R adalah palsu kerana bukan kedua-dua Rashid dan Melinda sedang berlari. Okay? Akan tetapi pernyataan majmuk Q atau R benar kerana sebahagian daripada pernyataan itu benar. Okay? Kalau ada atau salah satu benar, maka pernyataan itu akan jadi benar. Okay? Sebab sebahagian dia benar. Okay. So, kita akan tengok jadual ni. Okay. P dan P, lepas tu kat sini Q. Okay. Untuk perkataan dan, kalau dua-dua benar, maka yang ni pun akan jadi benar. Kalau atau dua-dua benar, akan jadi benar jugalah. Untuk P benar, Q palsu. Automatik ini akan jadi palsu. Sebab dah salah satu ni ialah palsu. Okay. So, kalau untuk atau, kalau salah satu benar, dia akan jadi benar juga. Okay. So, dekat sini P palsu, Q benar. So, untuk dan, mesti dia akan jadi palsu. Sebab salah satu palsu, dia akan terus jadi palsu. Okay. So, untuk atau, palsu dan benar, dia akan jadi benar. Kalau ada benar je salah satu, dia akan jadi benar untuk atau. Untuk yang last sekali, palsu dan palsu. Of course, dia akan jadi palsu. Untuk atau pun akan jadi palsu. Sebab dua-dua palsu. Okay. Okey, kita akan tengok contoh 7. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. 2 dan -5 lebih besar daripada 4. Okey. So, kita kena pecahkan dah. Mana dia P dia? P dia ialah 2 lebih besar daripada 4. 2 lebih besar daripada 4. Saya letak simbol macam ni sebab saya tak nak tulis panjang-panjang.
Lepas tu dia kata dan. Dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Negatif 5 lebih besar daripada 4. Okey, cuba awak tengok. 2 ni besar daripada 4. Benar ke palsu? Palsu kan? Kat sini palsu. Palsu. So, negatif 5 lebih besar daripada 4. Palsu juga. Okey, berdasarkan jadual yang tadi, kalau palsu dan palsu, so penyataan ni akan jadi palsu. Okey. Yang ni ialah palsu lah. Okey, cuba tengok dekat sini. X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Okey. Dan 99 ialah nombor ganjil. Okey, X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Okey, contohlah X ni saya letak 2. 2 tambah 3 lebih kecil daripada 2 tolak 5. Maknanya palsu lah kan? Salah. Salah. Okey, untuk yang ni salah. 99 ialah nombor ganjil. Betul. 99 ialah nombor ganjil. Kita tengok dekat tengah-tengah dia ialah dan. So, kalau palsu dan benar, maknanya so penyataan ni akan jadi palsu. Okey, kalau salah satu dah palsu, dia akan jadi palsu. Okey, untuk C, 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, benar, betul. 81 ialah kuasa 2 sempurna. Dan 6 ialah faktor bagi 18. Okey, ini pun benar. So, benar dan benar. So, penyataan itu akan jadi benar lah. Okey. So, Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Okey, macam mana kita nak tahu selari ke tidak? Kita tengok gambar rajah yang dia bagi dekat sini. Okey, so selari kan? Ini jadi benar lah. Dan pintasan Y bagi garis lurus. Y tolak 5X sama dengan 5 ialah 3. Okey, macam mana kita nak cari pintasan Y? Okey, pintasan Y ialah dia punya nilai C dia. Okey, so Y sama dengan 3X tambah 5. Jadi nilai C dia yang mana? Nilai C dia 5 kan? Jadi kat sini dia kata 3. Maknanya salah lah. Okey, benar dan palsu ialah palsu. So penyataan yang D ni ialah palsu. Okey, so kita tengok E, 2 tambah 3 sama dengan 23. Salah lah kan? Salah. Atau 2 darab 3 sama dengan 23. Salah juga. Salah atau, okey, palsu atau palsu. So penyataan ni ialah palsu. Okey. 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Okey, benar. Atau punca kuasa 2 125 ialah 5. Betul ke salah? Salah kan? So, punca kuasa 3 125 ialah 5. Ini salah. Palsu. So, benar atau palsu? Dia akan jadi benar. Sebab ini dekat tengah-tengah dia ialah atau. So, kalau salah satu benar, dia akan jadi benar. Hasil tambah sudut pedalaman segi 3 atau segi 4 ialah 360. Hasil tambah sudut pedalaman segi 3 berapa? 180 kan? So, salah. Segi 4 ialah 360. Okey, benar. Atau, so, palsu atau benar? Dia akan jadi benar. Okey. 4 tolak negatif 7 sama dengan 11. Okey, benar. 4 tambah 7 sama dengan 11. Benar juga. Benar atau benar? Dia akan jadi benar. Okey, so penyataan ni benar lah. Okey, so semua boleh screenshot dulu ataupun tengoklah dalam buku teks. Boleh cuba jawab sendiri. Ini senang je kan? Dia suruh tambahkan perkataan yang dekat tepi yang dia dah bagi. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.